Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wasallam. Wa ba'du fa ya ibadallah muslimin ya yattaqullah faqad faza al-muttaqun. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dapat rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sama-sama menaikkan salat pada subuh dan kita dapat duduk sejenak. Mudah-mudahan kita dapat dengan pahala i'tikaf dan dengan pahala duduk di majlis menghormati Allah dan Rasul. Kita menyambung pengajian kita Habibullah terjemahan kepada kitab Syama'il Muhammadiyah pada bab yang ke-13. Bab ma jaa fi takhattubi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memakai cincin pada jari kelingking, pada jari kelingking, jari yang paling kecil di tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ke-96, hadis yang berulang. Begitu juga hadis yang ke-97, ya, hadis yang berulang daripada perawi yang lain. 98, 99, 100 semua sama. Jadi kita terus pergi kepada hadis yang ke-101. Hadatsana Muhammad bin Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Ayyub an Ayyub ibn Musa an Nafi' an Ibn Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah wa ja'ala fasuhu mimma yali kaffahu wa naqasha fihi Muhammadun Rasulullah wa naha an yanqusha ahadun alaihi wa huwa alladhi safaqa min mu'aitibin fi bidri ahis. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak. Ketika baginda memakainya, baginda sallallahu alaihi wasallam selalu menghadapkan batu cincin ke tapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Bahagian ukiran ataupun bahagian berbatu ke dalam tapak tangan. Kita selalu kalau bagi cincin batunya sebelah atas. Ya, Nabi SAW pula memakai batunya ke sebelah dalam tapak tangan. Kata Imam An-Nawawi, ya, sebab yang pertama cincin Rasulullah SAW itu ada di ukiran Muhammad Rasulullah. Dan dengan kita katakan berada di dalam telapak tangan itu saunun, dia lebih terjaga daripada kita katakan terdedah. Ya, lebih terjaga ukiran tadi, ya, daripada terdedah, kita katakan kepada rosak. Maka ulama kita mengatakan bahawa di antara perkara yang
perkara yang juga sunat. Ya, sesekali bila kita pakai cincin, batu cincinnya kita alihkan ke sebelah bawah. Contohnya ketika mana kita dalam sembahyang, ya, dalam sembahyang kalau batu cincin yang tergerak di bagian atas mungkin akan ganggu orang lain. Apatah lagi kalau yang pakai cincinnya besar, batu cincinnya besar berpinang. Jadi ya, pakai cincin Rasulullah ini pakai pada jari kelingking. Ini kita kadang-kadang pada 4 jari ada batu cincin. Ya, 4 jari itu bukan sunnah Nabi, itu sunnah bohong. Sunnah Nabi ini Nabi kita pakai cincin pada jari kelingking. Dan ya, kita alihkan batu ke bahagian bawah supaya tak terganggu kawan-kawan kita dalam sembahyang. Mungkin ada yang ketika sedang sembahyang diperhatikan pula cincin. Apatah lagi kalau batu-batu cincin yang besar tadi. Cincin itu berukiran Muhammad Rasulullah. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan seorang pun menambahkan tulisan pada cincin tersebut. Cincin itulah yang jatuh ke dalam telaga Arish. Cincin itulah yang jatuh dalam perigi Arish, ya, daripada tangan seorang yang bernama Mu'aitib, ya, seorang amir yang diberikan cincin tersebut oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu ketika mana beliau singgah di perigi Arish ini, cincin tersebut yang berada di tangannya telah jatuh ke dalam perigi, yang mana para sahabat berkali-kali mengeringkan perigi tersebut untuk mencari semula cincin Rasulullah SAW itu, tetapi tidak ditemui. Hadis yang berikutnya, hadatsana Qutaibah bin Sa'id, hadatsana Hatim bin Ismail an Ja'far bin Muhammad an abihi qala kana al-Hasan wal Husain yataqaddamani fi yasarihima. Muhammad bin Ali bin Husain menyatakan bahawa Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum memakai cincin di jari tangan kiri mereka. Ya, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam pula memakai cincin, ya, pada tangan kiri, ya, di jari kelingking mereka. Baik, tadi kita bicarakan berkenaan dengan batu cincin yang diletakkan di dalam sebelah dalam genggaman tangan, bukan di atas genggaman tangan. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar bahawa orang pertama yang memakai cincin dengan batunya dialihkan ke sebelah atas adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, tujuan yang dilakukan sedemikian oleh Abdullah bin Abbas adalah untuk menunjukkan kepada umat bahawa perbuatan memakai cincin dengan batunya di sebelah atas itu tidaklah menjadi satu tegahan. Jadi kalaulah Abdullah bin Abbas tidak berbuat demikian dengan setiap orang di zaman sahabat semuanya memakai cincin dengan batunya di dalam genggaman, mungkin akan ada manusia yang beranggapan bahawa haram memakai cincin dengan batunya di sebelah atas. Maka begitulah juga apa yang dilakukan oleh Al-Hasan dan Al-Husain dengan memakai cincin di sebelah kiri, juga kata para ulama kita sebagai menunjukkan perbuatan itu perbuatan harus, ya, perbuatan yang dibolehkan. Sebagaimana dulu kita berbicara berkenaan dengan selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, selipar yang mempunyai 2 tali tiba, ya, pada bahagian depan. Dan orang pertama yang mula-mula mengasaskan pemakaian selipar dengan 1 tali saja pada bahagian hadapan adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Tujuan dilakukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan adalah untuk menunjukkan perbuatan itu harus. Dan maksudnya dalam pattern kita katakan pemakaian selipar ini terpulang pada kita sebab ia perkara-perkara yang harus, ya, supaya jangan ada yang beranggapan bahawa selipar mestilah 2 tali depan. Kalau 1 talinya hukumnya haram, sebab Nabi tak pernah pakai contohnya. Ya, maka dilakukan oleh Sayyidina Utsman sebagai menunjukkan perbuatan itu perbuatan harus. Begitulah juga kita lihat, ya, kebijaksanaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu apabila beliau, ya, kembalikan ummah kepada sunnah yang, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yaitu ketika mana Nabi SAW dalam hayat baginda, Nabi kalau Nabi kita berkhutbah pada hari Jumaat, baginda akan berdiri pada anak tangga yang ketiga, pada mimbar baginda SAW. Berdiri pada anak tangga yang ketiga, duduk pada anak tangga yang keempat. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ketika pemerintahan beliau mengatakan, mana mungkin aku Abu Bakar berpijak di tempat berpijaknya Nabi SAW. Ini sifat tawadhu yang ada pada sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kerana memuliakan baginda SAW, maka Abu Bakar As-Siddiq berdiri pada anak tangga kedua dan duduk pada anak tangga yang ketiga. Datang Sayyidina Umar Al-Khattab di zaman beliau pula, kata beliau, mana mungkin aku Ibnu Khattab duduk berdiri di atas tempat berdirinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka akhirnya Sayyidina Umar berdiri pada anak tangga yang pertama dan duduk pada anak tangga yang kedua. Datang zaman Sayyidina Utsman ketika mana beliau menjadi imam khatib, beliau menjadi khalifah, beliau terus naik dan berdiri pada anak tangga yang ketiga, tempat berdirinya Nabi SAW. Kalau Sayyidina Utsman meneruskan tradisi menghormati, kita katakan sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, maka Sayyidina Utsman akan berpijak di lantai dan duduk pada anak tangga yang pertama. Rasa-rasanya sesudah Sayyidina Utsman, khatib nak berdiri kat mana pula? Mungkin kena gali lubang lagi, mungkin taman kita khatib dah duduk dalam lubang tanah dah, disebabkan kita katakan mengikuti, kita katakan tradisi menghormati khatib sebelumnya. Tapi Sayyidina Utsman kembalikan ummah kepada sunnah, iaitu tempat berdirinya Nabi SAW. Ini kita katakan sikap bijaksananya para sahabat, termasuknya tindakan-tindakan mereka, apa yang mereka lakukan. Mereka memikirkan kesan kepada umat pada masa yang akan datang. Begitulah juga perbuatan-perbuatan kita katakan dalam yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman pada selipar, yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas pada pemakaian cincin, yang dilakukan oleh Al-Hasan dan Husain dalam pemakaian cincin mereka. Baik, hadis yang berikutnya. Hadatsana Abdullah ibn Abdul Rahman qala hadatsana Muhammad ibn Isa wa huwa ibnu al-Qabba' qala hadatsana Abbad ibn al-Awwam an Sa'id ibn Abi Arubah an Qatadah an Anas ibn Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattu fi yaminihi. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin di jari tangan kanan baginda. Hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad bin Ubaidillah al-Muharibi qala hadatsana Abdul Aziz bin Abi Hazim an Musa bin Uqbah an Nafi' an Ibn Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطرحه صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتيمه. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari emas dan memakainya di jari tangan kanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memakai cincin daripada emas. Ini ketika mana sebelum pengharaman emas itu kepada kaum lelaki. Para sahabat pun ikut memakai cincin dari emas. Maka Rasulullah SAW menanggalkan cincin itu lalu berkata, aku tidak akan memakai cincin emas lagi selama-lamanya. Para sahabat pun turut menanggalkan cincin mereka. Jadi Nabi pernah pakai cincin daripada emas itu sebelum pengharaman. Ketika mana berlakunya pengharaman, bila Nabi kita pegang sutera, Nabi kita pegang emas, Nabi kita katakan ni dua-dua benda ni haram yang dihukuri ummati, ke atasnya
orang-orang lelaki di kalangan umatku, halul li inasiha, dan halal bagi wanita-wanitanya. Maka sejak daripada itu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lagi memakai sesuatu yang dibuat daripada emas, tidak lagi memakai perhiasan-perhiasan emas. Dan begitulah juga dengan para sahabat, apabila baginda sallallahu alaihi wasallam menanggalkannya, maka seluruh para sahabat itu menanggalkannya. Baik, berkenaan dengan pemakaian cincin, kita ulang kembali. Cincin yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan cincin perak. Dalam satu riwayat dikatakan cincin perak berbatu akik berwarna hitam. Itu salah satu daripada cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, cincin yang dipakai oleh baginda sallallahu alaihi wasallam juga adalah cincin yang tertera padanya ukiran Muhammad Rasulullah. Ada dua cincin bagi baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiganya, ketika mana pemakaian cincin, baginda sallallahu alaihi wasallam kerap kali mengalihkan bahagian ukiran ataupun bahagian batu ke dalam bahagian telapak tangan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam genggaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan orang pertama yang memakai cincin dengan batunya dialihkan tertera bahagian atas adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi kita memakai cincin pada jari kelingking baginda sallallahu alaihi wasallam pada tangan kanan, manakala Al-Hasan dan Al-Husain pula memakai cincin pada jari kelingking di tangan kiri, kedua-dua mereka radhiyallahu taala anhuma. Yang berikutnya, ulama mengatakan bahawa haram bagi orang lelaki memakai cincin daripada emas. Haram memakai cincin yang dibuat daripada emas, manakala cincin yang dibuat daripada besi. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa pemakaian itu makruh. Cincin yang dibuat daripada besi, sebab apa? Sebab dikatakan besi ataupun perhiasan besi itu dikhususkan kepada ahli-ahli neraka, sebagaimana yang sabit daripada ayat suci Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian ulama pula mengatakan tidak mengapa cincin yang dibuat daripada besi, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada seorang sahabat untuk memberikan kita katakan mahar kepada sang istri, walaupun dengan hanya sebentuk cincin besi. Jadi kata para ulama, kalau sesuatu yang tak boleh dipakai, tak boleh juga dimanfaatkan untuk dijadikan pemberian sebagai hadiah. Jadi dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar diberikan walaupun harga mas kawinnya dengan kita katakan sebentuk cincin besi, itu menunjukkan kepada keharusan. Itu beberapa perkara berkenaan dengan pemakaian cincin. Baik, kita masuk bab yang berikutnya. Babu mada fi sifati sayfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan pedang-pedang Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. Sayyidina Anas bin Malik menyatakan hulu pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hulu itu dibuat daripada perak. Baik, hadis yang berikutnya hadis yang berulang, hadis yang ke-107. Hadatsana Abu Ja'far Muhammad ibn Sadran Al-Basri qala hadatsana Talib ibn Hudayn an Hud wa huwa ibn Abdillah ibn Sa'd an jaddihi qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yawm al-fath wa ala sayfihi dhahabun wa fiddah. قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت طبيعة السيف فضة. Hud bin Abdullah bin Sa'ad menyatakan daripada datuknya Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada hari pembukaan Mekah dengan membawa pedang yang dulunya
tubuhnya ada emas dan perak, ya, ada campuran emas dan perak. Ulama kita katakan ya sesuatu yang diletakkan pada pedang itu bukanlah perhiasan, tetapi sebagai kegunaan yang diharamkan menggunakan emas. Dan yang menggunakan emas bagi orang lelaki ini kita katakan tadi perhiasan pada tubuh badan, ya. Paling bertanya tentang apa yang dimaksudkan dengan perak yang ada pada pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu jawab Sa'ad, bulu pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Hadis yang berikutnya, hadatsana Muhammad ibn Syuja' al-Baghdadi, hadatsana Abu Ubaidah al-Haddad an Utsman ibn Sa'ad an ibn Sirin qala صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنيفا وكان حنفيا. Ibnu Sirin, yang Muhammad bin Sirin, yang beliau merupakan salah seorang daripada tokoh ilmuwan yang terkenal dalam tafsirnya, tafsir Al-Ahlam, ya, tafsir cerita tentang tafsir mimpi. Ya, beliau mengumpulkan takwilan-takwilan mimpi yang terdapat di dalam Al-Quran Karim, dan begitu juga kisah-kisah berkenaan dengan mimpi-mimpi, ya, para sahabat yang mentakwilkannya. Bagaimana dengan Sayyidina Umar yang mentakwilkan cahaya bulan? Bagaimana dengan kita katakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mentakwilkan mimpi Sayyidah Aisyah yang menyebutkan bahawa 3 bulan purnama masuk ke dalam biliknya? Bagaimana pula mimpi Nabi SAW yang Nabi kita ceritakan kepada Abu Bakar bahawa baginda dan Abu Bakar turut sama, ya, seia sekata berlomba lari. Namun pada penghujung ketika menaiki tangga, Nabi kita SAW mendahului Abu Bakar 2 anak tangga setengah. Ya, diceritakan pada Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ya, daripada mimpi itu, kata Abu Bakar, Nabi SAW akan, ya, lebih awal pergi dahulu daripada Abu Bakar 2 tahun setengah. Dan itulah yang berlaku, ya. 2 tahun setengah berikutnya barulah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia. Jadi daripada Samurah, kata Ibn Sirin, aku membuat, yakni menempa pedangku dengan bentuk yang sama dengan pedang Samurah bin Jundab. Ya, Samurah ni nama-nama orang dulu-dulu, tuan-tuan. Sekarang ni tak ada nama yang macam ni. Tapi tak boleh kita nak komen nama-nama sahabat ni ikut suka kita aja. Sebab apa? Keseluruhan nama-nama sahabat ni adalah nama yang direstui oleh Nabi SAW. Sebab apa? Kalau Nabi kita tak restu, Nabi kita sendiri yang akan tukar nama tersebut. Ya, Nabi kita sendiri yang akan tukar. Kita tengok bagaimana Zaid bin Muhalhil yang dikenali sebagai Zaid Al-Khail. Zaid Al-Khail, Khail itu kuda, ya. Zaid kuda. Bila datang pada Nabi SAW, Nabi kita tukar jadi Zaid Al-Khair, Zaid yang baik. Ditukar oleh Nabi SAW. Begitulah juga dengan seorang sahabat yang bernama Abdul Uzza. Sahabat yang bernama Abdul Uzza bin Taihan, daripada suatu tempat yang didiami oleh kabilah Al-Muzainah. Mereka ini tinggal di pertengahan jalan antara kota Madinah dan Mekah. Sehingga kan kalau orang yang datang daripada Mekah menuju ke Madinah, ada satu penempatan berbukit yang bukitnya hijau. Ya, kawasan itu di sebelah kiri, ya, orang-orang yang datang daripada Mekah, itulah yang dikatakan penempatan kabilah Muzainah. Seorang budak yang dilahirkan dinamakan Abdul Uzza, dilahirkan oleh seorang ibu dalam keadaan fakir miskin, dan dia juga kematian ayah. Maka pada ketika itu anak muda ini, budak yang baru dilahirkan itu telah dibela oleh, ya, dibela, dipelihara oleh bapa saudaranya yang tidak mempunyai seorang anak pun.
Makin hari makin membesar kasih sayang seorang bapa saudara kepada budak tersebut bagaikan sayangnya seorang ayah kepada anak, sehingga akan ditumpahkan kasih, diberikan segala-gala kemewahan hidup sebab dia merupakan orang kaya, ditatangnya bagaikan minyak yang penuh. Namun inilah kita katakan takdir dan ketentuan Allah serta kehendak Allah. Abdul Uzza ni dia makin membesar, dia tak suka dengan cara hidup kaum dia yang menyembah berhala. Dia tak suka tengok orang sembah berhala ni, dia anggap perbuatan-perbuatan itu perbuatan yang tak ada faedah. Maka ketika mana dia bertemu dengan kumpulan-kumpulan sahabat yang baru balik daripada Madinah, yang baru keluar daripada kota Madinah, yang pada para sahabat ini menceritakan tentang agama Islam, dia rasa seronok dengan agama. Dia rasa inilah yang selama ni dia dok cari. Abdul Uzza. Maka akhirnya dia peluk Islam secara sembunyi-sembunyi. Dia tak maklumkan pada pakcik dia. Dia beramal dengan Islam sebelum dia bertemu Nabi SAW. Dia mula sembahyang, mula beramal sebelum dia melihat Nabi kita SAW. Makin hari makin kuat ibadahnya, tetapi terpaksa mencari tempat-tempat sunyi, tempat-tempat persembunyian untuk melakukan ibadah agar tidak diketahui oleh bapa saudaranya dan kaumnya. Dia juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri hidayah kepada bapa saudaranya agar dia boleh mengisytiharkan Islam kepada kaumnya dan dia dapat keluar daripada penempatan mereka untuk bertemu Nabi SAW. Namun sesudah sekian lama dia tu, sedangkan kaum muslimin yang lain dah meraih kemuliaan demi kemuliaan. Ada orang yang gugur syahid dalam perang Badar, ada orang gugur syahid dalam perang Uhud, ada orang pula kita katakan dia beroleh kemuliaan ilmu sebagaimana Zaid bin Sabit, ada orang pula beroleh kemuliaan Al-Quran. Maka pada ketika itu Abdul Uzza merasakan bahawa dirinya terlalu rugi disebabkan dia menahan dirinya untuk pergi ke Madinah bertemu dengan Nabi dan mengecapi kita katakan kemuliaan sebagaimana para sahabat yang lain. Maka akhirnya sesudah sekian lama beliau menunggu pakciknya tak Islam, akhirnya dia tampil ke depan pakciknya. Dia katakan, wahai orang tuaku, sesungguhnya sudah sekian lama aku mengharapkan kamu memeluk agama Allah, mengikut agama yang dibawa oleh Muhammad yang telah aku anuti sekian lama, kata dia. Namun kesabaranku tidak dapat lagi ditahan-tahan. Hari ini aku nak cerita sebenarnya aku dah Islam, kata dia. Maka kata pakcik beliau ni, kalau kamu Islam dan kamu isytiharkan keislamanmu kepada semua orang, maka pada ketika itu seluruh kekayaan yang kuberikan kepada kamu, kemewahan yang kuberikan kepada kamu, kasih sayang yang kuberikan kepada kamu akan kuambil semula, tidak ada lagi suatu pun untuk kamu. Ini satu ancaman, tuan-tuan. Satu ancaman yang besar bagi Abdul Uzza. Namun beliau ini disebabkan tekad dan keazamannya untuk memeluk agama Allah dan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul, tanpa berlengah-lengah dia mengatakan, aku tetap dengan pendirianku, ambillah semua yang telah diberikan kepadaku, aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad. Pakcik dia minta kaum-kaum dia ni pujuk. Sesudah dipujuk dengan pujukan yang lembut tak dapat juga, dipaksa pun tak dapat juga. Maka akhirnya disebabkan Abdul Uzza ini berkeras juga, maka akhirnya pakciknya melaksanakan tindakan, diambil semua kekayaan yang diberikan kepada anak muda itu, hatta pakaian yang ada pada tubuh badan pun diambil. Hanya ditinggalkan sehelai selimut saja, tuan-tuan, untuk menutupi badannya. Maka dia diusir keluar daripada penempatan kaumnya. Beliau pun pada malam hari keluar menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Bila dia sampai di perbatasan Madinah, dia rasa malu. Dia disebabkan nanti takkanlah dia nak berjalan sana sini dengan berselimut terbuka aja, terdedah aurat. Maka pada ketika itu dikoyakkan kain selimutnya kepada dua helai.
Satu bahagian dijadikan kain, dipakai dengan kemas, sebahagian lagi pula dijadikan sebagai rida, sebagai kita katakan selendang. Maka sebab itulah beliau dikenali dengan panggilan Zulbijadain. Sahabat yang selalu kita dengar nama Zulbijadain. Nama asalnya ialah Abdul Uzza. Kemudian ketika mana beliau masuk ke Masjid Nabawi pada malam tersebut, kata beliau tidak dapat beliau melelahkan mata. Tak sabar-sabar lagi rasanya hatinya untuk melihat Rasulullah SAW buat kali pertama. Ditunggunya di hadapan pintu rumah Rasulullah SAW. Ketika mana azan subuh berkumandang dan tidak berapa lama kemudian Nabi kita SAW keluar daripada bilik baginda SAW. Abdul Uzza ni Zulbijadain ni bila dia tengok saja Rasulullah SAW, kata dia air mata mula deras keluar daripada matanya. Mengalir membasahi pipinya. Sebab itulah kali pertama dia melihat Nabi SAW. Gelojak jantungnya terasa bagaikan jantung nak terkeluar daripada badan, kata dia. Ia disebabkan apa? Terlalu gembira nak menyapa Rasulullah SAW. Nabi kita tanya, kamu siapa? Maka kata beliau, Abdul Uzza. Maka baginda SAW mengubah nama itu, bal Abdullah, bahkan kamu Abdullah. Maka sejak daripada hari itu beliau dikenali dengan panggilan Abdullah Al-Muzani, ataupun Zulbijadain. Jadi di sini kita nak maklumkan bahawa para sahabat, kalau nama mereka itu tidak diubah oleh Nabi SAW, itu tandanya ada restu ikrar daripada Rasulullah SAW. Tapi kalau nama itu bertentangan dengan syariat atau nama itu tidak manis didengar, contohnya seperti Zaid Al-Khair, Zaid kuda, Nabi kita tukar jadi Zaid Al-Khair, Zaid yang baik. Abdul Uzza, nama yang bertentangan dengan syariat. Sebab apa? Hamba kepada berhala Al-Uzza. Maka Nabi kita ubah menjadi Abdullah, hamba Allah. Jadi ini pada nama-nama sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kalau Nabi kita tak ubah, kita jangan komplain. Sebab baru-baru ni ada seseorang yang komplain dalam penulisan. Yang mengatakan bahawa kita orang-orang kita ni sibuk menamakan anak-anak dengan nama-nama sahabat, sedangkan nama-nama sahabat tu nama-nama di zaman jahiliyah, dia kata. Memanglah nama zaman jahiliyah, tapi kita kena ingat nama tu ada restu daripada Rasulullah SAW. Sebab Nabi SAW tidak mengubah nama mereka, dan Nabi sendiri memanggil mereka dengan panggilan itu. Berbeza kalau nama itu bertentangan dengan syariat ataupun tidak manis didengar, akan diubah oleh baginda SAW. Bila Nabi tak ubah, maksudnya Nabi kita restu dengan nama-nama yang ada pada para sahabat, baik dengan miqdadnya, baik dengan kita katakan samurahnya, baik dengan Uzaifahnya dan sebagainya. Itu merupakan nama-nama yang telah direstui oleh baginda SAW. Abdullah Al-Muzani ini tuan-tuan, dia hidup tak lama. Allah muliakan beliau disebabkan beliau merasakan bahawa beliau telah pun kita katakan ketinggalan banyak dalam hidup dia. Peluang-peluang kemuliaan disebabkan beliau ni lambat datang bertemu dengan Nabi SAW. Maka Abdullah Al-Muzani menghabiskan setiap ruang waktu yang ada dalam hidupnya untuk meraih ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Peluang-peluang untuk mendapat kemuliaan akhirat dalam segenap bidang dia ambil peluang. Dalam bacaan Al-Quran beliau terkenal sebagai orang yang banyak membaca Al-Quran. Dalam sembahyang malam beliau terkenal sebagai orang yang kuat melakukan sujud dan banyak qawwam. Dalam bidang puasa beliau juga orang yang kuat berpuasa di siang harinya. Bahkan beliau dikenali sebagai Al-Awwab. Awwab ni maksudnya orang yang kalau berdoa sampai menitis air mata. Dia kalau berdoa aja, ya Allah aja, air mata dah deras keluar daripada pipinya. Ini Abdullah Al-Muzani.
Kemudian beliau juga tidak melepaskan peluang untuk keluar berjihad pada jalan Allah, berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana dalam gerakan peperangan Tabuk, Abdullah Al-Muzani menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk pergi ke Tabuk. Namun ketika mana dalam perjalanan ketika mereka singgah di suatu tempat, Abdullah Al-Muzani berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolonglah doakan kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala golongkan aku tergolong di kalangan orang yang mati syahid." Ya. Dia nak rebut kemuliaan mendapat ganjaran pahala syahid pula. Sesudah kita katakan ya, dalam Quran dia hebat, dalam sembahyang malam dia hebat, dalam puasa siang hari dia hebat, dalam kita katakan berdoa dia hebat, dia juga nak dapat kemuliaan mati syahid. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menadah tangan, lalu Nabi kita berdoa, "Ya Allah, kau selamatkanlah Abdullah Al-Muzani daripada pedang-pedang musuh." Terkejut Abdullah, dia minta nak mati syahid. Kalau mati syahid mestilah kena pedang. Tiba-tiba Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanda tangan, "Ya Allah, selamatkanlah Abdullah Al-Muzani daripada pedang-pedang musuh." Maka kata dia, "Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi, ku tebus kamu dengan ibu dan ayahku. Aku tak minta yang tu ya Rasulullah." Tak minta, tak harapkan macam tu ya Rasulullah. Dia harapkan dia akan terbunuh di medan perang, di medan tempur. Nabi kita katakan, "Wahai Abdullah, apabila kamu keluar pada jalan Allah, lalu kamu jatuh daripada tungganganmu, kamu meninggal, kamu syahid, kamu keluar daripada rumah ke jalan Allah ya untuk memperjuangkan agama Allah, kamu sakit ya dan kamu meninggal, kamu juga mati syahid ya, kamu juga dapat ganjaran pahala syahid." Sehari sesudah Nabi SAW berkata demikian, maksudnya sehari sesudah Abdullah minta Nabi kita berdoa, tiba-tiba beliau jatuh sakit dan beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seorang manusia yang sanggup meninggalkan harta benda, kemewahan hidup dan kekayaan yang nampak di depan mata. Dunia telah melampai-lampai kepadanya, namun dia membelakangkan dunia sebab dia nak datang kepada Allah dan Rasul. Dia meninggalkan ahli keluarganya, dia meninggalkan saudara maranya, dia meninggalkan tanah kelahirannya, dia meninggalkan kampung halaman tempat dia membesar semata-mata untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul dan untuk meraih kemuliaan-kemuliaan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala muliakan Abdullah Al-Muzani atau Zulbijadain ini ketika mana beliau meninggal dalam hal keadaan fi sabilillah. Kemudian Allah muliakan beliau lagi kerana yang menguruskan jenazah beliau adalah para sahabat. Yang menggali lubang kubur beliau semuanya adalah sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain yang disifatkan dalam Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau meninggal pula dalam sebaik-baik angkatan perang yang dikatakan Zatil Usri, angkatan perang yang sanggup menampung berbagai-bagai penderitaan yang juga dipuji dalam Al-Quran. Kemudian Allah muliakan beliau lagi, yang turun ke dalam lubang kubur beliau itu ialah Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri yang turun dalam lubang kubur dia. Dan Allah muliakan beliau lagi, yang mengusung jenazahnya, yang mengendong jenazahnya ialah Abu Bakar dan Umar. Nabi kita katakan, hulurkanlah saudara kalian. Maka kedua-duanya menghulurkan Abdullah Al-Muzani kepada Nabi SAW yang berada di dalam lubang kubur beliau. Jadi ini kemuliaan yang sangat-sangat besar, sehingga kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Aduhai alangkah baiknya kalaulah aku tuan mempunyai kubur ini. Sesungguhnya aku memeluk Islam lebih awal daripadanya 15 tahun." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku amat mengharapkan kalau akulah orang yang beroleh kemuliaan ini." Inilah tuan-tuan ya, Allah Subhanahu wa taala ya, bila Allah nak beri kemuliaan pada seseorang ya, Allah Subhanahu wa taala beri dalam hal keadaannya amat-amat mengembirakan. Sebab
sebab itulah kita hendaklah sentiasa mengharapkan kebaikan daripada Allah. Hendaklah sentiasa hidup kita ni meletakkan suatu perasaan sangka baik kepada Allah, dan hendaklah kita juga bercampur dengan para salihin. Kita tengok bagaimana Abdullah Al-Muzani, dia hidup di tengah kaumnya yang melakukan syirik. Dia sanggup berhijrah meninggalkan kaumnya yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik itu kepada kumpulan salihin, bahkan kepada sayyidus salihin, penghulu kepada orang saleh, yaitu Nabi SAW. Maka akhirnya dia dapat kesalehan, dia dapat kemuliaan, dan Allah muliakan dia sehinggalah saat-saat dia meninggal dunia dalam kemuncak kemuliaan. Baik, kita kembali pada hadis kita. Ibnu Sirin menyatakan bahawa aku buat, yakni menempa pedangku dengan bentuk yang sama dengan bentuk pedang Samurah bin Jundab. Samurah mendakwa bahawa bentuk pedangnya sama dengan bentuk pedang Rasulullah SAW. Pedang Samurah itu sendiri sama dengan bentuk pedang Bani Hanifah. Bani Hanifah ni orang Najd. Jadi dikatakan pedang itu merupakan pedang yang bengkok tu tuan-tuan, yang ada lambang jata negara Arab Saudi. Itu pedang Bani Hanifah. Jadi Samurah bin Jundab ni kata pedang dia tu adalah sama bentuk sebagaimana bentuknya salah satu daripada pedang Nabi SAW. Nabi kita ada beberapa bilah pedang, dan dia diletakkan nama-nama Jazal Haqab, Zulfakhar dan sebagainya. Dan ada seorang sahabat Nabi yang diberikan pedang yang melintuk liuk. Nabi kita ada satu pedang yang lembut. Lalu Nabi kita SAW dalam satu peperangan, Nabi kita tawarkan, siapa nak pedang ini? Nabi tawarkan, siapa nak pedang? Semua angkat tangan. Semua nak. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semua sahabat nak. Tiba-tiba seorang lelaki bernama Abu Zujana. Abu Zujana, ada dalam buku-buku ni Abu Durjana, bukan Durjana, Abu Zujana. Abu Zujana dia tanya Nabi, kam samanuha ya Rasulullah, berapa harganya ya Rasulullah? Dia tak nak ambil percuma. Dia tanya pada Nabi, berapa harganya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, kamu menggunakan pedang ini sehinggalah pedang ini hancur atau kamu gugur. Sampailah pedang ini patah, pedang yang lembut yang amat suka untuk patah, sampailah pedang ini patah ataupun kamu gugur syahid. Maka kata Abu Zujana, aku sanggup ya Rasulullah. Lalu pedang itu diberikan Nabi SAW kepada Abu Zujana, dan beliau membawa pedang tersebut dalam semua peperangan yang beliau ikuti, sehinggalah dalam satu peperangan, yaitu peperangan Yamamah, beliau didapati gugur syahid dan pedangnya itu hancur. Patah-patah pedangnya itu. Itulah sahabat yang bernama Abu Zujana. Dia melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung dalam bab yang akan datang, bab yang ke-15, bab berkenaan dengan baju besi Nabi SAW. Bab berkenaan dengan baju besi yang pernah dipakai oleh Nabi SAW. Dalam bab ini pun ada kisah-kisahnya, insyaAllah kita akan kongsikan dalam kuliah yang akan datang. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la maqbulan wa la mahruma. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.